Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar adik-adik semua? Apa khabar para penonton yang sedang menonton rancangan Kafah di Hijrah pada petang ini? InsyaAllah, Ustaz harapkan adik-adik dan para penonton semua berada dalam keadaan sihat walafiat, insyaAllah. Dan sekarang kan adik-adik dah boleh pergi ke sekolah. Jadi, Ustaz nak bagi satu pesanan. Tolong dengar betul-betul ya adik-adik. Bukan adik-adik je. Semua yang menonton ni kena patuhi betul-betul SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Apa yang pertama? Yang pertama, kita kena sentiasa memakai, ya betul adik-adik, kita perlu sentiasa memakai pelitup muka. Kan kita dah ada kat sekolah, kita ada ramai sangat kawan-kawan kita, ada ramai cikgu. Jadi, kita perlu sentiasa memakai pelitup muka. Yang kedua apa adik-adik? Ya betul adik-adik. Yang kedua, kita kena amalkan sentiasa jaga jarak. Bagus adik-adik. Dan yang ketiga, Ustaz tahulah dah lama tak jumpa kawan-kawan kan. Jadi mestilah rindu nak berborak. Nak berborak boleh adik-adik, nak sembang boleh. Cuma jangan sembang. Ya betul. Jangan sembang dekat-dekat. Kita sama-sama putuskan rantaian COVID-19. #kita jaga kita. InsyaAllah adik-adik. Okey, untuk memberkati lagi majlis kita pada petang ini adik-adik, marilah kita sama-sama menadah tangan, kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita kefahaman, kelapangan dada dan kita belajar mudah dapat, mudah ingat. InsyaAllah. Boleh adik-adik? Alhamdulillah, bagus. Okey, jom kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, telah selesai pun kita membaca doa. Macam mana adik-adik selepas berdoa? Rasa tak aura doa tu? Semoga kita baca doa tadi, Allah makbulkan doa kita dan kita mudah belajar. Baik? Okey adik-adik. Sebelum Ustaz terlupa, baiklah Ustaz perkenalkan diri dulu. Ustaz Muhammad Hasanuddin bin Kamaruddin. Tu panjang sangat adik-adik nak sebut. Nanti adik-adik pun tak ingat. Jadi untuk mudahkan adik-adik ingat Ustaz, adik-adik cukup panggil Ustaz Hasan. Okey, Ustaz Hasan. Alhamdulillah. Okey, Ustaz akan mengajar apa Ustaz? Ustaz akan berkongsi dengan adik-adik dalam mata pelajaran Asas Tilawah Al-Quran tahun 4. Okey adik-adik, apabila kita bercerita berkenaan dengan baca Al-Quran, jadi Ustaz nak kongsilah dengan adik-adik beberapa kelebihan kalau kita ni pandai baca Quran, kalau kita rajin baca Quran, kalau kita nak membaca Al-Quran. Walaupun kita tak pandai baca Al-Quran pun dapat kelebihan dia adik-adik. Okey, yang pertama adik-adik, kelebihan kita membaca Al-Quran ni yang pertama, Nabi SAW bersabda, kalau orang yang mahir baca Al-Quran, nanti di akhirat kelak dia akan duduk bersama, dia akan duduk bersama para malaikat pencatat amalan yang lagi mulia. Lepas tu, kalau orang yang tak pandai baca Al-Quran Ustaz, tak bolehlah duduk dengan para malaikat. Tak adik-adik, Nabi pun cakap, kalau orang yang tak pandai baca Al-Quran, tapi dia dah berusaha, petang-petang balik sekolah kafah, dia tengok lagi kafah di hijrah. Di kafah hijrah, dia dah belajar betul-betul dengan Ustaz. Lepas tu dia pergi lagi sekolah pagi, malam tu dia mengaji lagi, tapi masih baca dengan tergagap-gagap. Nabi kata apa adik-adik? Nabi kata, orang yang macam ni, dia dapat 2 ganjaran. Banyak tu adik-adik, dia dapat 2 ganjaran. Apa ganjaran tu Ustaz? Kenapa dapat 2? Okey, yang pertama adik-adik, sebab
adik-adik nak baca Al-Quran, jadi Allah bagi pahala. Pahala tu macam duit lah adik-adik. Kalau contohnya macam ni adik-adik. Contohnya mak kata, kalau ini adik-adik mengajar Al-Quran, mak bagi duit RM2. Sebab apa? Satu sebab adik nak baca Al-Quran, dan satu lagi sebab adik-adik bersusah payah tu nak mengaji. Walaupun susah, Allah nilai itu adik-adik ya. Baik. Okey. Dan kelebihan yang kedua kalau kita membaca Al-Quran ni, kenapa Ustaz asyik share kelebihan je? Supaya adik-adik bersemangatlah nak mengaji. Boleh? Nak semangat nak membaca Al-Quran. Sebab itulah Ustaz nak share kelebihan dulu. Dan kelebihan yang kedua, kalau kita membaca Al-Quran ni adik-adik, apa? Al-Quran ni akan jadi, Al-Quran ni akan jadi syafaat. Sewaktu kita mati kelak, dia akan jadi kawan kita dalam kubur adik-adik. Sebab itulah Ustaz nak adik-adik semua dan para penonton semua sama-sama kita meluangkan masa, walaupun dah banyak hari kita bersekolah kan, tapi adik-adik balik sekolah tetap juga tengok Kafah di Hijrah. Bolehlah kita ulang kaji kan. Adik-adik sangat-sangat beruntung sebab boleh belajar lagi. Walaupun dah balik sekolah, boleh belajar lagi, ulang kaji. Dan tak mustahil kalau adik-adik sentiasa menonton rancangan Kafah di Hijrah, Ustaz yakin adik-adik pasti dapat cemerlang dalam mata pelajaran Kafah. InsyaAllah ya adik-adik. Baiklah adik-adik. Tadi Ustaz dah cerita panjang lebar berkenaan dengan kelebihan Al-Quran. Sekarang Ustaz nak tanyalah adik-adik dan para penonton semua. Macam mana? Ada rasa nak belajar tak Al-Quran? Rasa berminat tak nak belajar Al-Quran ni? Bagus. Bagus Bun. Semangat pun nak mengaji Al-Quran. Itu yang kita nak tu. Okey? Tapi adik-adik, Ustaz nampak dah bersemangat semua. Kita berehat seketika. Kita sambung selepas ini. Alhamdulillah adik-adik, kita bertemu kembali dalam rancangan Kafah di Hijrah. Baiklah adik-adik, tadi Ustaz dah terangkan secara panjang lebar berkenaan dengan kelebihan membaca Al-Quran. Sekarang Ustaz nak ceritakan sedikit sahaja kepada adik-adik berkenaan dengan adab kita sebagai pembaca Al-Quran. Pentingnya kita mengamalkan adab untuk membaca Al-Quran ni. Kenapa adik-adik? Supaya apabila kita membaca Al-Quran itu mampu menjadi petunjuk untuk kita. Apanya adab dia Ustaz? Baiklah adik-adik, Ustaz nak kongsikan satu adab berkenaan dengan baca Al-Quran, iaitu kita mestilah berwuduk adik-adik. Sebab Al-Quran ni dia tak sama dengan buku-buku lain. Dia tak sama dengan surat khabar. Dia tak sama dengan komik yang adik-adik baca. Al-Quran ni adalah kitab mulia, mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak baca Al-Quran, ada kaedah dia, ada adab-adab dia yang perlu kita baca. Yang perlu kita bukan baca adik-adik, yang perlu kita amalkan. Supaya apa adik-adik? Supaya kalau kita mengambil wuduk, kita mengambil wuduk ni sebenarnya kita menyucikan diri kita daripada hadas. Jadi macam mana? Adik-adik dah berwuduk ke? Sebab selepas ini kita nak baca bersama-sama dengan Ustaz surah Yusuf ayat ke-64 hingga ke-69. Baiklah adik-adik, Ustaz ambil Al-Quran dulu ya. Okey. Untuk pelajar kafah, boleh gunakan buku teks Asas Tilawah Al-Quran tahun 4. Macam mana buku dia Ustaz? Inilah soalan yang selalu Ustaz dapat dekat sekolah. Tak ingat buku macam mana. Dah lama kan tak pergi sekolah PKP. Ni, tengok betul-betul rupa buku ni macam mana. Warna apa, dia tulis apa. Okey? Jelas tak adik-adik? Baiklah. Okey.
Untuk ibu bapa pula yang nak turut serta bersama-sama kita membaca surah Yusuf, boleh buka halaman 243. Boleh buka Al-Quran halaman 243. Okey, yang guna buku tadi, muka surat berapa Ustaz? Yang guna buku tadi, muka surat 4. Okey? Adik-adik yang guna buku, adik-adik pelajar kafar terutamanya yang gunakan buku, boleh rujuk muka surat 4. Baiklah. Kalau semua dah ready, semua dah ambil wuduk, jom kita baca sama-sama, boleh? Sekali lagi Ustaz tanya, adik-adik dah bersedia ke belum? Bagus. Okey, kalau yang menonton di FB Live itu, boleh tak tulis di ruangan komen, dah sedia Ustaz nak tengok? Bagus. Ramai yang tulis dah bersedia. Inilah yang Ustaz nak. Okey, kalau semua dah bersedia, Ustaz pun rasa bersemangatlah nak berkongsi, nak membaca dan mengaji bersama adik-adik. Boleh ya adik-adik? Okey, jom terus kita baca. Okey, yang baru masuk, kita hari ini akan baca Surah Yusuf ayat 64 hingga 69. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum. Boleh ikut adik-adik? Ustaz akan baca pendek-pendek supaya adik-adik boleh ikut sama-sama dengan Ustaz. Ibu bapa juga boleh ikut sama-sama dengan Ustaz. Jadi Ustaz akan baca pendek-pendek saja. Sekarang kita baca ayat yang ke-64. Illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Boleh? Bagus. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Okey, kita ulang ayat yang ke-64 sekali lagi ya. Qala hal amanukum alayhi illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Sadaqallahul azim. Macam mana adik-adik? Boleh ikut ya? Alhamdulillah. Kita berehat seketika. Selepas ini kita sambung lagi membaca ayat yang seterusnya. Alhamdulillah. Bertemu kembali kita dalam rancangan Kafar di Hijrah. InsyaAllah adik-adik, tadi sebelum kita berehat, kita dah baca satu ayat, iaitu ayat yang ke-64 Surah Yusuf. Jadi Ustaz nak sambung sedikit sahaja lagi. Kita akan ulang juga baca ayat yang sama. Kemudian Ustaz nak tunjukkan sesuatu dekat adik-adik. Pastikan adik-adik tunggu ya. Okay. Boleh kita baca sekali lagi adik-adik ayat yang ke-64. InsyaAllah kita baca sekali lagi, kemudian kita belajar benda lain pula insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum
فضلتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. Sadaqallahul Azim. Baiklah adik-adik, selesai kita membaca surah Yusuf ayat yang ke-64. Okey. Sekarang Ustaz nak tanya adik-adik, Ustaz nak tunjuk, bukan nak tanya ya. Ustaz nak tunjukkan sesuatu dekat adik-adik. Okey. Ni apa adik-adik? Betul. Bagus Ain, betul tu. Ni burung gagak. Ya. Burung gagak sedang buat apa tu? Apa? Burung gagak sedang masukkan batu. Siapa pernah dengar kisah ni? Cerita ni. Kenapa burung gagak masukkan batu dalam botol? Bagus. Sebab dia nak minum air tu. Jadi, dia masukkan batu ke dalam botol tu. Jadi, apa yang Ustaz nak kaitkan adik-adik? Dia adalah perbuatan burung itu. Dia sedang memasukkan, ya bagus, dia sedang memasukkan batu adik-adik. Jadi, untuk adik-adik lebih faham, apa kaitan batu dengan hukum tajwid yang Ustaz nak terangkan pada hari ini adalah, adik-adik boleh tengok dekat sini. Adik-adik nampak tak? Jom kita baca sama-sama. Idgham. Sekali lagi, idgham ma'al gunnah. Idgham ni adik-adik, idgham ni maksud dia memasukkan. Jadi kalau ustaz atau ustazah di sekolah adik-adik tanya, apakah maksud idgham? Adik-adik terus ingat tahu. Ustaz Hasan dekat Kafah di Hijrah hari tu dah pernah tunjuk burung gagak masukkan batu. Itulah memasukkan. Jadi idgham maksud dia memasukkan. Sekarang Ustaz nak bagi satu kaedah mudah untuk adik-adik ingat tentang huruf-huruf idgham. Tadi adik-adik dah tahu dah apakah maksud idgham. Jadi maksud idgham memasukkan. Idgham ma'al gunnah pula adalah idgham ma'al gunnah memasukkan beserta dengung. Ustaz ulang sekali lagi adik-adik. Idgham ma'al gunnah maksud dia memasukkan beserta dengung. Baiklah, semua yang sedang menonton ni kan pelajar Kafah tahun 4. Jadi Ustaz nak tanyalah, siapa yang tahu huruf-huruf idgham ma'al gunnah? Cuba tulis dekat komen kalau yang sedang tengok di FB. Ustaz nak tengok. Ramai yang tahu. Ada juga yang tak tahu. Ada juga yang tulis huruf idgham ma'al gunnah 2. Ni mesti tak ingat. Jangan risau. Okey, Ustaz akan bagi satu formula mudah supaya adik-adik dapat ingat dan tak tertukar lagi. Boleh? Adik-adik, Ustaz ada lagi satu gambar yang Ustaz nak tunjuk dekat adik-adik. Okey, cuba adik-adik tengok. Gambar apa ni? Ada burger, ada ayam goreng, ada nasi lemak. Ni adik-adik, ni adalah gambar. Kalau adik pergi kedai makan kan, mesti nampak benda ni dekat atas meja. Apa? Ya, betul adik-adik. Menu. Kenapa menu pula? Ustaz nak jual makanan ke? Bukan adik-adik, bukan nak jual makanan. Kita nak belajar ilmu tajwid, tapi kita nak mudah ingat. Jadi Ustaz dah bagi sediakan satu formula yang mudah untuk adik-adik untuk ingat huruf-huruf idgham ma'al gunnah. Sebab tadi Ustaz tanya, siapa yang ingat? Ada yang cakap 2, ada yang cakap 1. Jadi tak boleh. Jadi ni adalah satu cara yang mudah untuk adik-adik ingat. Apa? Menu. Kenapa menu? Jom kita tengok sama-sama. Okey, menu M adalah sama dengan mim. Ya. Jadi 1. I sama dengan ya. Yang ketiga, N sama dengan nun. Dan yang keempat, U sama dengan
Wow, pandai adik-adik. Cuba aja. N-U-N-U, menu. Cuba aja dalam perkataan Jawi pula. Mim ya me, nun waw nu, menu. Jadi ada berapa huruf idgham al-ghunnah adik-adik? 4. Macam mana nak ingat dia? Ya, menu adik-adik. Ingat menu, ingat huruf idgham al-ghunnah. Baiklah. Sekarang Ustaz nak tunjukkan pula cara bacaan hukum idgham al-ghunnah. Tadi adik-adik dah tahu pengertian idgham al-ghunnah. Adik-adik pun dah tahu cara mudah nak hafal huruf-huruf idgham al-ghunnah. Sekarang kita nak belajar cara menyebut hukum idgham al-ghunnah dengan betul. Baik. Adik-adik boleh tengok contoh yang Ustaz bawakan. Yang ini adalah huruf mim. Mim tadi adalah huruf yang pertama. Huruf mim. Okey, kita baca ya sama-sama kalimah. Wa akum minal jahilin. Dekat mana sini hukum idgham al-ghunnah? Dekat yang bergaris ni adik-adik. Nun mati bertemu dengan mim, hukumnya adalah betul. Hukumnya adalah idgham ma'al-ghunnah. Jadi adik-adik perlu masukkan sebutan, bukan sebutan. Adik-adik perlu masukkan bunyi huruf nun ke dalam huruf mim tersebut. Macam mana cara sebut dia? Wa akum minal jahilin. Ustaz, boleh tak saya nak sebut macam ni? Wa akun minal jahilin. Wa akun tu maksud dia dah jadi izhar, dah jelaskan nun tu. Kita bukan nak izharkan dia, kita nak masukkan nun ke dalam huruf mim tersebut. Masukkan bunyi nun tersebut ke dalam huruf mim. Baiklah adik-adik, faham? Alhamdulillah. Kalau dah faham, sampai di sini saja perkongsian Ustaz bersama adik-adik dan para penonton semua. Ustaz harapkan adik-adik yang menonton jangan tonton seorang-seorang. Kalau kita nak pandai, kawan Ustaz kata kalau kita nak pandai, kita kena share. Jadi macam mana nak share? Senang je adik-adik. Klik butang share, biar ramai lagi kawan-kawan kita pandai baca Al-Quran, pandai tajwid, insya-Allah. Dan Ustaz nak bagi satu tugasan untuk adik-adik. Ustaz nak tengok betul ke adik-adik dah faham, iaitu adik-adik cari surah Yusuf tadi, surah Yusuf ayat yang ke-64 hingga 69. Adik-adik cari manakah hukum idgham al-ghunnah dan adik-adik keluarkan snap gambar dan upload di Facebook, dan jangan lupa hashtag #kafadihijrah. InsyaAllah adik-adik, jika ada rezeki panjang umur, kita bertemu lagi dalam episod yang akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. القرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا. خليد بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا. كلام ربنا